Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nuraini binti Bakar akan membentangkan satu topik di dalam CTU 152 Etika dan Peradaban, iaitu Perlembagaan Persekutuan sebagai tapak integrasi di Malaysia. Di akhir pembentangan ini nanti, kita akan sama-sama mempelajari beberapa perkara, iaitu menjelaskan latar belakang sejarah Perlembagaan Persekutuan sebagai tapak integrasi utama negara. Seterusnya, kita dapat menganalisis perkara-perkara asas dalam Perlembagaan Persekutuan dengan memberi perhatian kepada aspek tapak integrasi. Kemudian, kita akan dapat menguraikan definisi dan konsep perlembagaan sebagai asas etika dan peradaban di Malaysia. Dan yang terakhir, kita dapat menguraikan cabaran semasa yang dihadapi oleh Perlembagaan Persekutuan. Definisi perlembagaan. Apa itu perlembagaan? Perlembagaan adalah serangkai prinsip, norma dan peraturan yang bertujuan untuk membentuk negara undang-undang serta mengatur negara yang sama dan menetapkan prosedur dan sekatan sehingga negara yang sama tidak melanggar peraturan yang ditetapkan dalam perlembagaan tersebut. Perlembagaan dalam konteks Malaysia. Perlembagaan merupakan sebuah catatan yang bertulis tentang simbol kedaulatan negara yang menceritakan tentang asas kenegaraan Malaysia dengan rangka asal Perlembagaan Tanah Melayu yang memfokuskan tentang sejarah, budaya dan juga akhir sekali adalah amalan masyarakat ketika itu. Ia juga turut dikenali sebagai kontrak sosial yang diperkenankan melalui kesahihan undang-undang yang terbina daripada asas Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Perlembagaan Persekutuan di Malaysia. Malaysia memegang prinsip perlembagaan yang asas dengan menentukan cara negeri melaksanakan perintah dan diperintah melalui undang-undang adat mahupun yang lazimnya. Malaysia mencapai kata putus dan pengagihan kuasa di kalangan institut kerajaan pusat dan tempatan adalah melalui perlembagaan. Penetapan had serta pemilihan pemerintahan juga adalah berpandukan perlembagaan. Penyelarasan pemerintahan selain berperanan sebagai satu garis rujukan pembentukan undang-undang adalah salah satu sebab wujudnya perlembagaan. Memberikan jaminan dan perlindungan rakyat adalah matlamat utama perlembagaan Malaysia. Keluhuran perlembagaan. Kemuliaan dan keagungan undang-undang membawa maksud kepada keluhuran perlembagaan dan juga merupakan prinsip ketiga di dalam rukun negara. Menjadi sumber utama semua undang-undang. Malah, jika undang-undang tersebut tidak selaras, maka ia akan terbatal. Pemerintahan yang terdiri daripada Badan Kehakiman dan Perundangan yang di-Pertuan Agong serta Badan Eksekutif juga diatasi dengan penubuhan Perlembagaan Persekutuan. Ia adalah disebabkan secara umumnya dikenali kerana berada di tahap yang tertinggi dalam Undang-Undang Malaysia. Menjaga, memelihara kemuliaan dan ketinggian Perlembagaan Persekutuan dalam membentuk kebenaran sesuatu undang-undang adalah menjadi tanggungjawab Badan Kehakiman. Maka, tidak dapat dinafikan bahawa tidak ada undang-undang yang mampu mengatasi Perlembagaan Persekutuan dalam matlamat sebagai pelindung kepada seluruh rakyat Malaysia. Tujuan perlembagaan ditubuhkan. Penubuhan Perlembagaan Malaysia ditubuhkan adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang adil di Malaysia. Selain itu, tujuan lain penubuhan adalah untuk mengelakkan penyalahgunaan kuasa oleh mana-mana pihak, sama ada pemimpin maupun rakyat. Perlembagaan Persekutuan juga adalah demi menjaga keamanan dan kestabilan negara dalam segala aspek seperti pendidikan dan kemajuan negara. Perlembagaan Persekutuan boleh dianggap sebagai alat rujukan bagi penyelesaian masalah yang timbul di Malaysia. Akhir sekali, tujuan penubuhan adalah untuk mengekalkan identiti negara dalam menjamin keutuhan dan kedaulatan negara yang sejak dari awal lagi. Ciri-ciri Perlembagaan Persekutuan yang ditubuhkan iaitu Malaysia sebagai sebuah persekutuan, negara raja berperlembagaan, negara demokrasi berparlimen, Islam sebagai agama rasmi dan bebas beragama, ketinggian perlembagaan dan kebebasan undang-undang, pengasingan kuasa serta badan kehakiman yang bebas dari kawalan politik.
kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Merdeka! 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 Fungsi Perlembagaan Persekutuan yang Seri Etika dan Peradaban. Perlembagaan penting sebagai tiang seri kepada etika dan peradaban. Ia sebagai perjanjian taat setia sebagai kontrak sosial. Ia merupakan tunggak asas kepada perundangan dan keamanan, mengelakkan penyalahgunaan kuasa oleh mana-mana pihak. Selain itu juga, ia mengekalkan keamanan dalam negara serta memastikan bahawa sebarang perubahan pucuk kepimpinan menjamin kestabilan negara serta menjamin keutuhan dan kedaulatan negara. Etos nasional dalam perlembagaan persekutuan. Sifat ciri serta bangsa budaya era yang menjaminkan aspirasi falsafah masyarakat adalah maksud kepada etos. Unsur-unsur yang mencerminkan keunikan aspirasi falsafah dalam masyarakat berbilang kaum dan agama adalah unsur tradisi yang wujud dalam perlembagaan negara. Sistem tradisi yang dimaksudkan adalah sistem yang telah wujud sebelum datangnya kemodenan yang mana ia adalah satu sistem yang bergantung kepada agama dan nilai-nilai lain dalam konteks perlembagaan Malaysia. Penekanan dalam aspek sejarah, tradisi ekonomi dan sosial telah diberi penekanan dalam satu laporan yang dibuat oleh Suruhanjaya Red yang dipertanggungjawabkan untuk menggubal Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 3 itu. Faktor-faktor ini amat dititikberatkan dan dilindungi demi menjaga identiti serta kestabilan negara dengan dianggap sangat sensitif dan menjadi suatu larangan untuk dibahaskan secara umum maupun dan terbuka. Usul tradisi ini telah dijadikan sebagai etos nasional kepada syarat kemuafakatan masyarakat negara yang berbilang kaum dan bangsa. Hal ini menjadi satu syarat pemberian hak kewarganegaraan kepada etnik bukan Melayu untuk menjadi seorang kewarganegaraan Malaysia. Ini adalah bukti bahawa pemimpin pada ketika itu menjadikan ia suatu formula kepada kemerdekaan negara. Penghayatan nilai. Demi penghayatan sejarah Perlembagaan Persekutuan sebagai perundangan tertinggi negara, memahami definisi dan konsep Perlembagaan Persekutuan agar lebih dihargai kewujudan dan kepentingan perlembagaan sebagai satu ejen penyatuan, menghormati dan menyanjungi tinggi perjanjian kontrak sosial yang telah dimeterai demi memelihara keharmonian kaum serta berkekalan dalam konteks sebuah negara maju dan telah mencapai kemerdekaan. Memahami sejarah dan kandungan perlembagaan demi memangkin sikap keterbukaan, tolak ansur dan kerjasama terus berkekalan sebagai pemacu kemajuan dan keharmonian masyarakat yang kaya dengan kepelbagaian warna, agar rakyat negara merasa bangga dalam menghayati makna etos nasional yang wujud dalam perlembagaan Malaysia. Pengukuhan perpaduan pelbagai kaum. Pengukuhan perpaduan antara kaum adalah kepentingan utama perlembagaan Malaysia. Malaysia merupakan negara yang diwarnai dengan pelbagai corak rakyat berbeza aspek generasi dulu dan sekarang, namun masih berjaya menerap sikap toleransi yang tinggi sesama mereka. Hak dan kebebasan rakyat amat terjamin, seperti contoh kebebasan beragama dan tiada diskriminasi terhadap sentimen perkauman adalah kesan kewujudan perlembagaan Malaysia. Amat penting dalam memastikan seluruh rakyat menjaga tata tertib dan saling menghormati hak masing-masing. Pemerintahan dan pentadbiran telus saksama. Pentadbiran dan pemerintahan telus dan saksama juga merupakan kepentingan perlembagaan Malaysia kerana berpegang kepada prinsip demokrasi berparlimen. Rakyat mendapat hak untuk memilih wakil masing-masing adalah bukti bahawa Malaysia mengamalkan demokrasi berparlimen. Majoriti kerusi di parlimen dibolehkan untuk membentuk kerajaan persekutuan sekaligus bertanggungjawab dalam tugas eksekutif negara.
Tidak wujud pertindihan maupun pemusatan kuasa dalam pentadbiran hingga membolehkan rakyat yang mewarnai bahala tuju politik negara. Kestabilan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Jaminan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara kepada rakyat Malaysia salah satu kepentingan perlembagaan persekutuan. Dalam hal ini, undang-undang dipertanggungjawabkan untuk mengenal pasti hak sosial yang sewajarnya demi menyelaraskan polisi dan dasar-dasar kerajaan yang telah termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan. Kesan langsung kepada kestabilan ekonomi ini adalah lebih ramai pelabur luar akan tertarik sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Menjadikan Perlembagaan Persekutuan sebagai garis panduan dalam rancangan kemajuan diri organisasi serta negara merupakan satu langkah yang amat wajar. Cabaran dan tafsiran semasa terhadap Perlembagaan Persekutuan. Lumrah di dunia bahawa hak asasi manusia tidak asing dengan kebebasan seseorang individu. Jaminan kepada maruah dan harga diri adalah hak asasi manusia sejagat. Pada dasar, fahaman mana-mana pihak bahawa setiap insan harus mempunyai maruah dan harga diri. Menurut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah mencaratkan bahawa manusia harus mempunyai dokumen sah daripada Pengisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat UDHR. Cabaran dalam aspek hak asasi manusia. Sejak akhir tahun 90-an, rakyat Malaysia melalui peningkatan budaya perswastaan pendidikan tinggi. Bagi rakyat Malaysia, hak pendidikan sangat penting kerana akibat daripada peningkatan ini, ramai rakyat telah terjejas. Dapat dilihat pada tahun 2015, meningkatnya institut pendidikan swasta kepada 485 yang terdiri daripada 69 buah universiti, 36 buah college university serta 380 buah college. Berbeza daripada universiti awam, pada tahun yang sama hanya terdapat 33 buah universiti sahaja. Kesan daripada itu, ramai golongan pelajar yang berpendapatan rendah tidak mampu meneruskan pendidikan dan terbantu perkembangan pendidikan mereka. Namun, pihak kepimpinan negara menyedari masalah ini dan telah mengambil langkah bijak dengan drastik memberikan keistimewaan hak pendidikan kepada rakyat Malaysia serta memberikan pelbagai bantuan pendidikan kepada yang memerlukan demi pembangunan negara. Cabaran dalam kegiatan subversif. Individu atau pertubuhan yang menjalankan aktiviti yang salah di sisi undang-undang adalah maksud kepada kegiatan subversif yang mana bermatlamatkan kerosakan dan kemusnahan ketenteraman sebuah negara. Antara kegiatan subversif adalah dengan menabur fitnah demi meracuni fikiran negatif kepada rakyat. Kemerdekaan Malaysia dicapai pada ketika negara mengalami darurat. Kegiatan subversif jelas kelihatan pada ancaman pihak komunis di awal era 40-an yang banyak berpusat di kawasan pedalaman. Namun wujudnya perlembagaan ini telah menzahirkan ketaatan rakyat pada negara hingga Malaysia berjaya mengharungi ancaman kegiatan ini. Bukti jelas kelihatan pada Seksyen 373 Akta Keselamatan Dalam Negeri yang menyerahkan kuasa penuh kepada pihak polis untuk menahan tanpa waran mana-mana individu maupun pihak yang menggugat kesejahteraan negara. Cabaran dalam kontrak sosial. Masa kini, pemikiran generasi muda rakyat Malaysia tentang pandangan buruk serta kini sudah tidak lagi relevan kerana perkembangan seiring dunia moden. Harus ditepis dan dibuang jauh. Mereka seharusnya bersyukur kerana kontrak sosial ini merupakan persetujuan tentang kerakyatan Bumi Putra berstatus jus soli, iaitu membawa maksud kepada hak untuk kawasan. Tolak ansur serta toleransi yang tinggi menjadi tunjang utama kepada penduduk asal Melayu. Malah, bangsa lain telah ditegah mempertikaikan keistimewaan hak Melayu dan Islam di Malaysia. Kemenangan Parti Perikatan pada pilihan raya pertama 1955 membentukkan kemufakatan yang dicapai daripada sokongan rakyat itu sendiri. Maka haruslah rakyat memahami fakta sejarah yang tidak boleh diubah tentang kontrak sosial yang dicapai oleh Malaysia. Cabaran dalam isu pendidikan. Latar belakang serta sejarah pendidikan di tanah Melayu ketika di dalam penjajahan, ia tidak mendapat dasar pendidikan yang jelas. Ini kerana pemerintahan British melaksanakan sistem pendidikan Inggeris
dalam seluruh pembelajaran di sekolah. Impaknya tidak memberi keberkesanan yang positif, lebih-lebih lagi kepada perpaduan rakyat. Bukan hanya itu, ia menjelaskan tentang kekurangan atau kelemahan British pada masa itu yang hanya mengutamakan ekonomi dan kedudukan mereka semata-mata. Pada akhirnya, pihak penjajah menubuhkan sekolah-sekolah vernacular mengikut etnik di Malaysia, yang jelasnya telah membina jurang yang besar di kalangan etnik Melayu, Cina dan juga India. Akta Pelajaran 1961 merupakan bukti nyata yang dilaksanakan kerajaan bagi mendapat semula keyakinan rakyat agar mereka faham tentang dasar pendidikan yang dilaksanakan adalah semata-mata demi kemajuan masyarakat Malaysia. Langkah ini diambil selepas pelbagai permasalahan timbul yang disebabkan ketidakadilan dan kegagalan pihak penjajah atas kehancuran perpaduan akibat kurangnya pendidikan. Permasalahan dalam kedudukan Islam sebagai agama rasmi. Perlembagaan Persekutuan Perkara 3 dalam kurungan 1 telah termaktub tentang agama Islam adalah agama rasmi negara. Kesan daripada itu, agama Islam harus dihormati kerasmiannya walaupun Malaysia mengamalkan kebebasan dalam beragama. Namun, agama lain harus memahami prinsip bahawa ketidaksamaan agama Islam dan agama-agama yang lain. Keutamaan kerasmian agama Islam ini harus diterapkan dalam segala aspek perancangan pembangunan negara dengan penerapan nilai-nilai Islam. Walau bagaimanapun, tidak wujud unsur-unsur paksaan beragama kerana Malaysia amat berpegang teguh kepada kebebasan beragama yang dianuti oleh pelbagai rakyat Malaysia. Maka dengan itu, rakyat haruslah saling mengenali satu sama yang lain serta menghormati pendirian kepercayaan masing-masing. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Malaysia menjadikan bahasa Melayu identiti kepada bahasa kebangsaan. Namun, ia tidak semudah yang dijangkakan dari segi aspek pembelajaran dan pelaksanaannya. Seiring perkembangan dunia maju, kalangan pendidik berdepan dengan cabaran perubahan-perubahan sistem pembelajaran bahasa kebangsaan ini. Pelaksanaan sama rata di antara bahasa Melayu dan bahasa Inggeris menjadi titik tolak cabaran di kalangan pendidik dalam usaha menyemarak dan memelihara bahasa kebangsaan ini. Amat jelas bahawa bahasa kebangsaan ini disaingi dengan hebat oleh bahasa lain yang lebih dimartabatkan di mata dunia. Berpunca daripada ketidakyakinan segelintir golongan bagi mengganti bahasa Inggeris di dalam pelbagai urusan telah menyulitkan keadaan mereka. Hasil daripada keseluruhan pembentangan saya dalam topik ini dapat disimpulkan bahawa keluhuran perlembagaan yang dipertahankan hingga kini adalah hasil daripada kemufakatan antara pelbagai kaum rakyat Malaysia. Dengan mengambil kira kepentingan seluruh rakyat, hak-hak mereka terus dipelihara dengan kesamarataan yang diamalkan. Setiap masyarakat perlulah mengimbau kembali sejarah penubuhannya sebelum mempertikaikan sesuatu isu. Oleh itu, mereka dapat memahami peranan dan tanggungjawab masing-masing. Pengorbanan para pemimpin dahulu dikenang dalam mengekalkan keamanan dan kestabilan yang masih dimiliki hingga hari ini. Berpegang kepada prinsip etos nasional sudah pasti akan melahirkan masyarakat yang hidup harmoni dan aman damai serta bersatu padu. Pembangunan dan kemajuan terus lahir selepas pelaksanaan sebuah dasar baru, iaitu dasar ekonomi baru yang telus dalam menyeimbangkan taraf hidup masyarakat yang berbilang kaum dan etnik ini. Rakyat Malaysia budaya moden yang mengalami perubahan sosial terus dilahirkan. Namun begitu, mereka adalah daripada pelbagai bangsa dan etnik yang lahir di Malaysia, yang mana berteraskan ilmu sivik, kestabilan diutamakan, terus maju, berjuang keadilan, mencintai kebebasan hak serta hidup dalam sebuah negara demokrasi. Walau berbeza latar belakang masyarakat, namun masih memiliki persamaan pendapat dalam mempertahankan keharmonian negara. Saling berpaut antara mereka demi menjauhi pengaruh negatif daripada pihak tidak bertanggungjawab. Kesepaduan sosial serta etos kebangsaan ditujukan dalam kajian ini kerana ia cukup teguh terbina di tanah air Malaysia. Malah kajian ini dapat melihat kestabilan negara di mata dunia. Namun hakikat bahawa masyarakat negara tergolong dalam kepelbagaian etnik menjadi kebanggaan kepada cerminan sebenar sebuah negara.
Kepelbagaian itulah sendiri sebagai bukti kekuatan sebuah negara yang unik di mata dunia, iaitu Malaysia.